Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke episod 4 rancangan 30 minit Bicara Muslimah, musim kedua, bertemakan wanita dambaan syurga. Saya Ustazah Azizah, bersama saya adalah Ustazah Latifah dan juga Ustazah Ashikin. Seperti biasa ya, sentiasa mendamping saya untuk menjalankan amanah untuk berkongsilah kita punya kongsian hari ini, insya-Allah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Itu je. Ini adalah dah kita, makan Zah? Belum Ustazah. Lepas ni insya-Allah ya. Okey, terima kasih Ustazah kerana bersama kami. Kita dah pun musim 2 ni kita dah melalui 3 episod sebelum ini, di mana kita telah membentangkan hal-hal yang bersangkut paut dengan keistimewaan wanita dan juga peranan wanita. Insya-Allah pada episod kali ni, episod keempat ni, kita dah move on sikit. Maksudnya kita dah beralih arah ke topik fikir. Jadi Ustazah, kalau topik fikir ni kan, kalau kita selidik balik buku-buku fikir kan, selalu topik pertama dalam kitab-kitab fikir ni apa Ustazah? Kasih quiz. Cuba tak prepare di hari ni. Apa tajuk pertama selalu Ustazah? Tajuk pertama adalah taharah. Cuba Ustazah Latifah nak tengok taharah tu apa? Taharah tu apa Ustazah? Jaga kebersihan. Alhamdulillah. Suara saya macam low. Kalau kita tengok, memang betul kalau dekat dalam kitab fiqh ni kan, selalu topik yang pertama kita akan belajar tentang taharah, iaitu kebersihan. Jadi insya-Allah tajuk kita pada hari ini kita akan berkongsikan lebih kepada nilah kesucian, kebersihan khusus untuk para wanita. Yang pada kali ini pula tajuk kita adalah kesucianku, keamananku. Dan saya akan bacakan dulu satu ayat yang ada kena-mengenalah dengan apa yang kita nak syarahkan hari ini, insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri, iaitu membersihkan dirinya. Okey. Jadi kalau kita tengok pada topik taharah ni, dia tajuk dia tu macam kecil, macam kebersihan. Tapi sebenarnya kalau kita selidik balik kitab-kitab fikir ni, taharah tu dia tebal juga. Dia banyak kebersihan tu dari segi macam daripada peringkat umur, macam mana ada banyak. Lepas tu bila kita dah dah zaman remaja, lepas tu bila kita dah berumah tangga, sehinggalah ke akhirnya, sehingga topiknya sehingga kita meninggal nanti, di mana kita akan membersihkan jenazah semua bagaimana. Jadi topik tentang taharah ni, tentang kebersihan ni adalah satu topik yang amat penting di dalam topik fikir. Okey, tanpa membuang masa, saya akan teruskanlah kepada perbincangan kita, insya-Allah. Soalan saya yang pertama ni adalah kepada Ustazah Latifah. Jadi kalau kita, macam saya cakap tadi kan, macam kebersihan, taharah ni selalu topik-topik yang awal-awal kan. Jadi pada pandangan Ustazah, mengapakah Islam amat mementingkan kebersihan? Tafadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kebersihan ni dah menjadi fitrah manusia lah sebenarnya, yang memerlukan kepada kebersihan. Kita pun tak nak nampak kekotoran, betul tak? Kalau kita nampak kebersihan, kita akan rasa tenang. Jadi Islam pun memang menggalakkan setiap individu ataupun setiap Muslim dan Muslimah untuk menjaga kebersihan. Kerana kalau kita tengok dalam konteks hukum dan sebagainya, sebelum kita nak solat, kita kena membersihkan diri kita. Jadi sebelum kita buat apa-apa, perlu membersihkan diri kita. Kalau dalam konteks kehidupan, bila kita dah bangun tidur pun kita nak perlu membersihkan diri kita. Okay, kalau dalam konteks, kalau solat kalau kita nak sebelum kita nak mulakan solat kita kena ensure yang kita ni dalam keadaan yang bersih. Dalam keadaan bersih kat sini bermaksud bukan sahaja dalam pakaian kita, dan juga kepada kita punya diri sendirilah. Okay, maknanya diri kita kena bersih daripada hadas kecil, kita kena bersih daripada hadas besar. Jadi maksud kebersihan kat sini ialah untuk menghilangkan kekotoran dalam diri kita. Okay, dan juga ataupun persekitaran kita. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan
sapulah sebahagian daripada kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku-buku lali dan sampai ke akhirnya. Maksudnya kat sini ialah Islam menitik beratkan kebersihan dalam apa jua yang kita lakukan, especially apabila kita nak solat. Okay? Dan Rasulullah SAW juga menitik beratkan kebersihan ni, sampaikan bukan sekadar kepada diri kita dan juga persekitaran. Sampaikan Rasulullah macam mengangkat ataupun memuji orang yang menjaga kebersihan. Kalau kita tengok pada kisah Rasulullah SAW, ada satu wanita tua ni, nama dia Ummu Mahjan. Okay, kerja dia actually lah sapu ruang masjid. Okay, dia akan sapu-sapu, dia akan kutik-kutik daun-daun, lepas tu dia akan buang tempat tong sampah dan sebagainya. So masa and Rasulullah selalu observe dia, selalu memerhatikan dia. Dan ketika dia ada kat situ, Rasulullah tak banyak cakap. Tapi masa ada one time ni, bila Rasulullah pergi ke masjid, lepas tu dia nampak dia tercari-carilah, mana wanita ni, ke mana si Ummu Mahjan ni, kenapa tak nampak? Because usually dia akan ada sapu-sapu dan sebagainya. Sekali dia bertanya kepada sahabat kata, oh Rasulullah, Ummu Mahjan ni dah meninggal. So Rasulullah tu semacam marah, kata kenapa tak bilang dia yang Ummu Mahjan dah meninggal. Dia kan sahabat kata dia kan tukang sapu sahaja, dia yang membersihkan masjid sahaja. Jadi macam kononnya tak perlu tahulah sebagainya. Rasulullah kata, aku nak tahu mana kuburnya, yuk kita ziarah. So mana kat sini apa yang kita nak sampaikan kat sini lah bahawasanya kebersihan tu memang adalah satu fitrah yang kita sebagai manusia pun inginkan. Sampaikan Rasulullah pun, orang yang menjaga kebersihan sekeliling rumah ataupun sekeliling masjid seperti Ummu Mahjan ni, dia macam menaikkan martabat dah, macam dia look up for this person. Okay, padahal orang tu kerjanya membersihkan ruang masjid sahaja. Jadi kat sini kita nampak kebersihan tu penting untuk diri kita dan juga kepada persekitaran. Dan I think nanti akan discuss lebih detail lagi lah tentang mengenai perkara ni kan. So saya rasa macam in general kebersihan tu perlu untuk diri sendiri dan juga persekitaran, dan kita nak kena maintain kebersihan. Okay, especially bila kita nak melakukan ibadah ataupun bila kita berada di rumah ke mana-mana lah. Itu masuk kebersihan. Terima kasih Ustazah Latifah. Dari segi Ustazah dari perkongsian Ustazah Latifah ni, kita boleh nampak kebersihan ni akan mendatangkan satu image yang baik lah kan kepada orang yang bersih, betul tak? Jadi macam kalau dia adalah salah satu peranan sebagai seorang Muslim juga. Kalau kita nak nak jaga image seorang Muslim ni, kebersihan ni adalah salah satu perkara yang kita perlu jaga Jadi tadi Ustazah Latifah pun ada membentangkan pelbagai contoh-contoh kebersihan. Jadi soalan saya seterusnya adalah kepada Ustazah Shikin, apakah maksud kebersihan yang diambil beratkan oleh Islam tu sendiri, Ustazah? Boleh tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustazah Aziza. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita mula dengan topik tahara. So seperti mana yang Ustazah Latifah telah terangkan apa itu kebersihan sendiri dan kenapa dalam Islam kebersihan adalah perkara penting ataupun perkara yang paling utama diajar dalam fikah itu sendiri. Jadi kalau itulah Islam ni adalah agama yang suci. Islam amat menitik beratkan kebersihan lagi-lagi dalam ibadah kita lah. Kerana apa kita dalam ibadah ni adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana contoh ibadah yang paling penting sekali adalah solat. Dan solat itu adalah ketika mana kita so called macam ada date dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi perlulah kita menunjukkan kita punya image yang terbaik di depan Yang Maha Pencipta lah. Okay, so contohnya seperti kalau kita ada job interview kita nak jumpa bakal bos konon lah, kalau dapat bakal bos kan. Adakah kita pergi tu dengan tak mandi, dengan tak gosok gigi, dengan pakaian koyak-koyak? Tak kan. Kita mesti nak tunjukkan the best image. Kita akan pakai baju, kalau selama ni pakai baju tak gosok, kita akan pakai baju gosok, akan pakai gosok cantik-cantik, akan pakai secantik ataupun sekemas yang mungkin untuk kita tampilkan image yang baik, untuk kita bagi dia punya orang kata tu kita nak the first impression lah, untuk biar orang tu senang melihat diri kita sendiri kan. Lepas tu bukan setakat itu saja. So bila kita masuk, kita berjumpa dengan yang temuduga kita tu lah, kita akan tunjukkan akhlak yang baik juga. Takkan kita masuk macam okay, I'm here for the job. Saya nak kerja. Ada kerja tak? Kita tak akan cakap macam itu. Tapi kita akan penuh santun. Walaupun sebelum ni kita bukan semua santun, tapi kita akan penuh santunnya.
berbudi bahasa dengan bahasa yang baik, kita akan cakap dengan orang yang termuda kita. Kenapa? Kerana kita desperate nakkan kerja tu. Jadi kita akan tunjulkan yang hanya yang terbaik. Jadi begitu juga dalam Islam. So bila kita nak lakukan ibadah, kita yang pertama sekali adalah kebersihan diri. Kebersihan diri di mana iaitu kita katakan sebagai kebersihan fizikal lah, di mana kita siap cantik-cantik. Janganlah telekung dah sebulan masih tak cuci kan. Telekung dah bau. So kita nak jumpa Sang Pencipta ni. So kita nak kena pakai telekung yang cantik. Ataupun kalau tak nak pakai telekung tak baca pakailah jubah, pakai siap-siap cantik. Susah pula pakai telekung kan senang. So make sure go tudung telekung dah siap cantik, jangan runyuk 1000. Mungkin kalau nak wangi kita siapkan diri untuk kita bertemu, sebab hanya melalui solat lah kita so-called macam berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi bila kita dah kebersihan diri dah jaga, so bila kita nak present diri kita dalam solat tu pun nak penuh dengan tata susila lah, nak pastikan kita membawa akhlak yang baik. Jadi dalam Islam bukan hanya menitik beratkan kebersihan dari sudut fizikal, tapi juga dari sudut batin. Yang ini perilaku yang baik. Yang perilaku yang baik yang memang susah untuk kita detect lah, sebab kerana ianya semuanya di hati. Di hati kena bersih daripada hasad dengki, daripada sifat riak. Dan kalau kita lihat ibadah yang pertama iaitu solat, dalam Al-Quran Allah cakap apa? Solat itu menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang mungkar. Tetapi kenapa kita masih melakukan perkara mungkar? Itu nak kena check balik lah, macam mana kita present diri kita kepada Allah SWT. Jadi menurut Islam itu kebersihan fizikal itu penting, begitu juga kebersihan batin, kebersihan rohani itu sendiri. Tapi bukanlah bermakna hati saya tengah kotor lah, so saya tak beribadah lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah, ibadah wajib tetap kena jalankan sama ada bersih atau kotor. Betul lah Azhar? Tapi kira macam kita mulakanlah pelan-pelan, mungkin melalui fizikal. Makin lama dia akan, bila kita sentiasa bersih, diri kita dia akan diselubungi dengan aura-aura yang positif, dan ia yang akan masuk ke dalam hati, insyaAllah, supaya berubah ke arah kebaikan. Wallahualam bisawab. Nak tambah sikit lah Zah. Saya rasa kebersihan ni bukan sekadar macam kita kata nak nampak cantik sahaja. Saya suka tadi Ustazah kata yang nak berwangi-wangian. Even kalau kita nak memulakan solat kita, disunahkan kita untuk berwangi-wangian. Jadi macam kita prepare, kalau kita keluar nak kena pakai minyak wangian, kita nak solat pun kita nak kena berwangian yang ni lah, yang halal punya. Jadi maksudnya kat sini kebersihan ni memang adalah penting dari segi Islam dan juga untuk diri kita juga. Jadi bila kita bersih, macam Ustazah kata tadi, ada aura yang positif, at the same time bila kita dah tunjukkan aura positif, semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi bila dan bukan saja pada diri kita, dan juga macam rumah kita lah. Kita ni kan sebagai ibu-ibu kan, rumah pun nak kena sentiasa bersih. Bukan nak cakap yang bersih tu sekadar macam nak cantik tau, tak ada. Dia bersih dari segala. Kadang-kadang kalau kita ada anak najis-najis ke, ataupun kadang dia balik sekolah, kita mana tahulah terburai dan sebagainya kan. Itu pun kita nak kena menjaga. Itu kita akan discuss lebih detail lagi lah pada topik-topik taharah lain. Jadi in general, kebersihan tu adalah amat perlu untuk kita jaga, dan juga kita kena sebagai ibu ni kita kena jaga kebersihan ahli keluarga kita juga. Terima kasih Ustazah Latifah dan juga Ustazah Shikin. Saya suka contoh Ustazah Shikin cakap tadi, bila kita solat tu kan macam kita nak pergi dating dengan Allah. So saya teringat lah, macam kita kan banyak juga tengok cerita-cerita ni kan, bukan bermakna dating ni dibolehkan dalam Islam ke apa, bukanlah. Tapi macam dating bersama suami okey. Betul. So macam kita bayangkan kalau kita nak jumpa suami ke, kalau kita nak pergi dating dengan suami ke, kita mesti nak pakai cantik-cantik kan. Ada tak kita okey hari ni nak dating dengan seorang kekasih lah, suami tu kekasih lah kan. Kita nak dating dengan seorang kekasih kita tu, tapi kita bangun tak mandi, dengan tetek mata gitu kan, kita pergi tu, tak ada kan. Apatah lagi ni kalau dengan Allah ni adalah sepatutnya kekasih kita yang pertama lah kan, so kan. Jadi macam saya bayangkan lah, kalau kadang-kadang orang kan bangun subuh, adakah mereka terus solat ke, ataupun adakah mereka terus bangun subuh ngantuk-ngantuk gitu solat subuh, ataupun mereka akan bersihkan dirinya dulu. Ada juga pemahaman yang mana saya pernah lah experience dengan seseorang tu, dia katanya dia tak boleh solat sekarang pasal dia tak rasa diri dia bersih.
Dia nak kena mandi baru dia boleh solat pasal dia rasa diri dia kotor. So macam mana tu dia nak solat tu kalau dia dalam keadaan kotor. Jadi kat sini macam mungkin saya boleh kongsikan sedikit mandi. Kalau kita nak mandi sebelum solat tu boleh, tapi dia bukan benda yang wajib. Kira kan solat kita, kalau kita tak mandi tapi kita berwuduk, kira kan kita dah bersih. Wuduk tu adalah salah satu cara untuk kita membersihkan fizikal kita sebelum kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini juga saya suka juga saya kongsikan bila dah dengar apa perkongsian daripada Ustazah Latifah dan Ustazah Syikin tadi kan, betapa kebersihan fizikal kita ni dia dapat membuatkan impact kepada ibadah kita. For example, macam kita bayangkan kalau hati kita, kalau kita tengah tak bersih, kasih contoh yang ni lah kebersihan rohani. Kalau hati kita ni tengah tak bersih, hati kita tengah macam malas, for example, sikap malas ni adalah satu sikap yang negatif kan. Jadi kalau kita tengah malas, kita akan cakap dalam hati, kata, ya Allah, malasnya nak solat. Adakah kita akan menjalankan solat kita tu dengan rajin? Kalau kita dah memang dah cop, malasnya nak solat. Tapi seandainya kalau kita ikut tata-tata susila yang baik sebelum solat, for example, kita ambil wuduk. Okey, tak apa, malasnya aku nak solat, tapi sebelum solat nak ambil wuduk. Okey, tak apa, aku akan letakkan usaha yang amat baik pada wuduk aku. Jadi kat situ kita dah start, kita dah take a step above. Kita angkat wuduk dengan baik. Jadi macam dia punya aura pun dah naik sikit tau, daripada malas tu ataupun daripada penat tu kita dah naik sikit. Pasal kadang-kadang wuduk ni kan, dengan kita kadang-kadang tengok wuduk ni, alah setakat wuduk je, kita cuci muka, kita cuci je. Tapi sebenarnya dengan berwuduk tu dia punya impact air, kesucian air kepada fizikal kita ni, ni sains dia akan datangkan impact juga tau. Jadi dengan kita berwuduk, dengan kita niat nak memperbetulkan niat, aku tengah malas, jadi aku nak wuduk betul-betul, jadi malas ni boleh dibuangkan. Jadi insya-Allah ibadah kita tu pun insya-Allah akan terjaga. Yang penting kita kena usahalah untuk menjaga relationship kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita jaga kan image kita kalau kita nak pergi job interview, kalau kita nak pergi jumpa kekasih kan. Macam gitulah juga kita kena jaga image kita bila kita nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, kita akan move on. Tadi kita dah terangkan sebagai kita dah kongsi kebersihan secara general kan. Jadi salah satu topik juga di dalam fake ni dia akan mengambil daripada usia yang muda lah. So selain daripada bersihkan diri dengan air, menyucikan diri ni semua kan, kalau kita tengok daripada usia muda ni ada salah satu amalan yang bernama khitan. Jadi khitan ni sunat lah. Sunat. Dan sebenarnya khitan dan sunat ni dia termasuk dari topik kebersihan. Jadi kat sini kita akan insyaAllah berkongsi tentang apa maksud khitan ni semua. Soalan saya yang pertama tentang khitan ni adalah kepada Ustazah Latifah. Jadi Ustazah, cubalah terangkan apakah istilah khitan. Apa maksud khitan ni tadi? Khitan bukan hitam khitan. Kalau dalam konteks untuk orang senang mudah faham ialah sunat. Okay. Sunat ni kalau dalam Islam, khitan ataupun sunat ni bagi perempuan bermaksud pemotongan sebahagian kulit pada bahagian atas faraj. Tak perlu dia berbuang semua kulit tu. Dia tidak perlu membuang kulit yang berkenaan secara keseluruhan, tetapi cukup sekadar sebahagian kecil pada kawasan tersebut. Kalau saya tanya mak saya, kalau saya tanya bapak saya macam mana sunat perempuan, dia kata gunting je. Seram dengan gunting pun dah seram. Okay, dia kata dalam hadis Rasulullah SAW dia sebutlah kat mana dia nak gunting tu lah, potonglah kulit di bahagian luar dan janganlah potong terlalu dalam sehingga memotong klitoris. Dengan dengan demikian ia akan menceriakan wajah dan disukai suami. Masuk kat sini dia bukan macam khitan seorang perempuan tu bukan ataupun anak perempuan tu bukan macam lelaki. Kalau lelaki kan kita kena buang seluruh kulitnya. Tapi kalau perempuan tu memang gunting bahagian luar faraj tu sikit sahaja. Saya pun dulu dengar macam pasal dia anak lelaki. So saya tak tahu macam mana khitan perempuan. So bila dah ada anak Zara baru saya kata dia punya proses tak menyakitkan, sekejap sahaja. And tak dia nangis lah. Dia nangis pasal kena abuse, bukan nangis pasal digunting tau. Okay. Dan punya proses tu dia macam
singkat dan mudah untuk in the end tujuan dia lah untuk macam supaya anak-anak ni bila dah besar nanti dia akan lagi cerdas, otaknya akan lebih macam lagi cerdas lah, mindahnya lagi terbuka dan sebagainya, badannya akan lagi sihat dan so on. Itu tujuan berkhitan. Jadi bila saya tengok proses khitan anak lelaki dengan anak perempuan ni lebih macam relax ataupun lebih lagi macam lagi simple daripada lelaki. Tetapi kalau kita tengok pada zaman, kalau saya terbaca lah dalam buku ni, sebenarnya ngeri ataupun ngilu nak untuk bacakan, tapi kalau kaedah khitan Fir'aun tu dia macam menyeksa, tak ada nak baca tu terus dia macam menyeksa anak perempuan, and at the same time pula khitan pada kaedah Fir'aun ni dia ada buat khitan tu dibuat ketika anak tu dewasa juga. You bayangkan kalau kita dewasa macam gini, kita baru nak berkhitan, lepas tu cara jahitan dia pula dia ada kata buang semua kilo, apa nama benda tadi tu, kiloris apa benda tu lah, kitoris saya lupa nama dia. Tadi yang saya sebutkan tu, dia kata ada yang dia buang semua, ada yang dia kata dia jahit semua, sampaikan cuma ada lubang kecil sahaja untuk dia macam qada dia punya hajat lah dan sebagainya. So tapi kalau dalam konteks Islam, dia cuma sekadar macam tadilah, dia mengambil yang bahagian atas sedikit sahaja dengan tujuan untuk kebersihan dan juga kesihatan. Dia tidak macam so-called menyeksa anak-anak perempuan ataupun wanita. Itu sahajalah. Terus tak ada nak cakap kerana terpandang gambar-gambar yang tak nak dipandang sebenarnya. Boleh, itu je. Boleh. Terima kasih banyak dengan keberanian Ustazah Latifah untuk menjawab soalan tentang khitan ni. Jadi khitan ni kita dah sekarang ni kita dah tahulah kalau kepada seorang lelaki khitan ada caranya, untuk seorang perempuan khitan pun ada caranya. And kita juga kalau kita juga boleh dapati kelakuan proses khitan, perbuatan khitan ni bukan Islam sahaja yang buat. Proses khitan ni di dalam dunia ada banyak lagi golongan-golongan lain yang melakukan proses khitan. Cuma caranya adalah amat berbeza. Cara Islam ni macam seperti hadis yang tadi Ustazah Latifah kongsikan tu kan, kirakan Rasulullah SAW ni dia galakkan untuk berkhitan. Kenapa? Dengan demikian ia akan mencerikan wajah wanita dan disukai suami. Maka kat sini kita boleh tengok kelakuan khitan ni dia bukan mendatangkan impak kebersihan sahaja, dia juga akan mendatangkan impak kerohanian di dalam rumah tangga tu sendiri, ya. Harmoni, akan mendatangkan impak harmoni di dalam rumah tangga tu sendiri. Jadi soalan saya seterusnya adalah kepada Ustazah Shikin. Ustazah, sebenarnya di dalam Islam kita dah tahu kan banyak kan khitan yang dilakukan di dalam dunia kan. Jadi khitan, hukum khitan di dalam Islam untuk kaum wanita ni apa sebenarnya? Adakah dia wajib ataupun dia tak boleh ke, macam mana Ustazah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Azizal, terima kasih Latifah di atas pencerahan apa itu khitan itu sendiri. Okey, jadi dekat sini saya minta para muslimah di luar sana, para penonton sana membuka minda lah, kerana topik ni mungkin agak sensitif bagi setengah pihak, tetapi tujuan kita di sini untuk untuk menimba ilmu lah Ustazah. Okey, jadi berbalik kepada soalan hukum khitan wanita itu sendiri, muzakarah ni kira Jawatan Ahli Kuasa Fatwa lah, telah memutuskan bahawa amalan khitan ni bagi wanita sama seperti lelaki, iaitu ia merupakan syiar Islam yang mana kita harus lakukan. Tetapi Islam itu memudahkan, dan sekiranya kondisi wanita itu kondisi bayi itu, khitan wanita selalu dilakukan semasa bayi lah. Tak pernah orang buat. Kalau dulu-dulu kita orang Melayu sunat, anak-anak sunat umur 4, 5, 6 tahun lah. Tapi kalau perempuan tak pernah. Perempuan memang selalunya time bayi. Sekarang pun lelaki sunat dah ke arah bayi juga. Anak-anak saya semua sunat bayi, senang jaga. Jadi ia kepentingan lah. Tetapi sekiranya kondisi bayi itu tidak membenarkan, kira dia akan memudaratkan, maka ianya boleh dielakkan. Jadi seperti mana yang telah dibincangkan lah. Kerana apa? Kerana tujuan berkhitan ni sendiri adalah untuk memenuhi tuntutan agama dan fitrah dalam menjaga kebersihan kan. Dan selain itu, berkhitan juga boleh memulihkan tenaga batin, menguatkan minda dan tubuh badan, serta dapat meningkatkan seri wajah seperti mana yang dikongsikan Ustazah Latifah tadi lah. So kajian dari segi sains juga membuktikan bahawa penyakit kelamin yang berbahaya juga boleh dielakkan melalui proses khitan ini sendiri.
Jadi kalau kita lihat dekat sini, realiti berkhitan ni kalau kita tengok macam masih terdapat ada di kalangan masyarakat kita yang mana memandang khitan itu adalah tidak perlu bagi wanita. Kerana apa saya tidak pasti, tapi mungkin kerana kesian dekat baby itulah. Tapi seperti mana sebab saya menyaksikan sendiri, saya tak menyaksikan diri saya di khitan lah kan. Mana nak ingat pula kan. Saya menyaksikan sendiri di mana anak perempuan saya di khitan, dan prosesnya tidak serumit lelaki dan tak perlu jaga pun. Dah balik habislah. Dia macam kalau lelaki macam masih nak jaga, walaupun time bayi tapi masih nak jaga sampai ringnya terkeluar lah, apalah saya tak ingat dah. Tapi kalau perempuan tak ada, dah beda. Masa saya macam dah itu je. Ada itu je lah. Itu sahaja. Kerana apa? Kerana untuk memelihara wanita itu sendiri. Seperti mana kita tahu, Islam ini amat menitik beratkan, amat mementingkan darjat seorang wanita. Jadi dengan berkhitan ni, ia sebenarnya mampu mengawal nafsu wanita itu sendirilah. Dan di samping itu, ia juga dapat membantu, sebenarnya saya cakap tadi, membantu keharmonian dalam rumah tangga, mana dapat mampu membahagiakan pasangan tersebutlah dalam memenuhi tuntutan hak masing-masing. Jadi kalau dekat sini kita faham, so jadi kalau ada baby perempuan ke apa lepas ni kan, khitan lah, kerana Islam itu tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu sekiranya ia tiada manfaat. Tetapi tidak salahlah untuk kita menimba ilmu, ambil tahu. Mungkin perkongsian di sini tidak sedetail mana, tapi mungkin boleh ambil tahulah apa lagi sebenarnya keperluan ataupun kebaikan-kebaikan berkhitan itu sendiri bagi wanita. Dan jangan risau kerana khitan di dalam Islam ni amat mudah, tidak memudaratkan, seperti mana yang Ustazah Latifah kongsi tadi, dinamakan kaedah khitan Fir'aun, yang mana memang habis punah ranah lah. Memang itu memang kaedah yang menyeksakan. Memang kalau saya tak nak lah. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa nak kongsi. Saya kata kalau untuk anak-anak perempuan yang saya tahu kan, dia duration yang kita boleh buat is actually below 1 year old ataupun after 1 month kan. Kalau anak tu dah dilahirkan, buat appointment ni, nak ajar lah pada siapa nanti ada anak perempuan, pergilah, ataupun anak lelaki, boleh pergi ke call doktor, nanti doktor akan buat the arrangement, and dia proses tu tadi tak menyakitkan dan dia simple. Macam saya that time pun anak Zahra saya pergi, lepas gunting balik, mak dia dah sempat bawa pergi jalan-jalan lagi sebagainya. So dia tak memudaratkan, and tujuan macam tadilah kerana kebersihan. Sebab tu tadi topik kita pasal kebersihan kan. So it's really important that macam kalau kita lakukan khitan kepada anak-anak, because saya juga ada kawan-kawan yang merasakan khitan ni tidak perlu untuk anak-anak perempuan. Tapi kalau kita tengok pada konteks bila dia dewasa ke apa, ia perlulah. Ia perlu. Jadi especially dalam konteks kebersihan, and kalau kita kadang perempuan kan ada keputihan dan sebagainya kan, so dalam aspek khitan tu dia membantu untuk membersihkan kita daerah kewanitaan kita lah. Itu dia. Malu lah dia cakap. Terima kasih Ustazah Latifah dan juga Ustazah Shikin atas perkongsian tersebut. Saya pernah dapat soalan pasal tadi Ustazah Shikin ada terangkan kan yang mana kita kebiasaannya waktu khitan ni adalah bila kita bayi kan. Jadi saya pernah teringat pasal dulu saya pernah ditanyakan, jadi kalau orang yang baru convert, dia macam mana tu mereka kena berkhitan ke? Pasal diorang pasal ada kepercayaan yang macam kalau nak cakap kau muslim kau kena khitan, kau kena sunat, kau tak sunat, kan ada lagu tu kan, tak sunat tak apa tetapi berdosa, kira kan kau tak sunat. Adalah dulu kecil-kecil, tak sunat tak apa tetapi berdosa gitu dia kata. Jadi zaman saya ada. Jadi jawab apa tadi saya cakap? Pasal kalau orang yang baru convert. Jadi tadi pun Ustazah Shikin ada terangkan juga, khitan ni kalau dia akan mendatangkan memudaratkan, memang Islam pun tak galakkan. Islam memang betul digalakkan waktu bayi. Jadi kalau seorang tu kalau convert, adakah wajib untuk dia khitan baru dia boleh jadi seorang muslim? Taklah. Kalau ia akan mendatangkan kemudaratan, maka dia punya hukum sunnah yang digalakkan tu telah tak adalah kan dekat situ kan. Ini adalah seandainya kita nak menjaga, kita nak mengikut hukum daripada awalnya, iaitu daripada bayinya lah. Jadi kalau sebagai rumusan, kita tengok kadang-kadang kita ada perdebatan kan, macam kenapa nak kena hitam, macam tadi Ustazah Latifah cakap, ada orang tak nak buat hitam kan. Dia ada kekeliruan di situ, di mana bila orang dengar sunat je, sunat tak baik lah, apa tu dia potong, dia memudaratkan. So kat situ
bila kita tengok macam itu, kita dapat tahu yang sebenarnya kekeliruan itu adalah antara khitan yang digalakkan Islam dengan khitan yang zalim, iaitu kita panggil dia khitan Firaun lah, pasal khitan dia macam khitan yang zalim. And macam kat negeri-negeri yang lain kan, seperti kat Afrika ke apa, diorang pun ada juga menjalankan khitan ni, tapi dengan proses yang lain. Jadi khitan yang digalakkan dalam Islam ni, kalau kita buat research tentang khitan yang digalakkan oleh Islam ni, kita akan dapati perbezaannya dengan khitan yang Firaun tu, khitan saya yang tersasul hitam ni, khitan yang zalim tu. Jadi itulah yang dia punya kekeliruan ataupun dia punya pendebatan yang mana diorang cakap khitan ni sebenarnya zalim. Sebenarnya khitan yang Islam ni tak zalim. Pasal dia ada certain proses yang telah diajarkan. Dia bukan sembarang dapat anak je, bapak tu sendiri boleh hitankan anak dia. Kalau dia tak ada kalau dia tak ada ilmu untuk berhitankan anak dia, maka janganlah. Sebab tu kita kena call doktor. Itu ilmu saja. Ni kita nak kena tazkirah sikit, memperingati sikit. Jadi macam kena ada cara-caranya. Jadi itulah topik kita Sumur dan Nilu ni. Jadi kita akan, InsyaAllah, topik tahara kita pada kali ini, kebersihan kita, topik kebersihan pada hari ini kita akan berhenti di topik khitan dulu. InsyaAllah pada episod akan datang kita akan berkongsikan dengan lebih tentang kebersihan dan kesucian yang ada kena mengena dengan para wanita. InsyaAllah. Terima kasih kerana bersama kami. Semoga kita jumpa lagi di episod akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.